sekali lagi ya. Assalamualaikum dan selamat pagi. So kita akan teruskan untuk by hari tu, kita akan teruskan untuk pengiraan. Alright. So, untuk kita pun electrical machine chapter 1 DC DC generator DC generator. So, DC generator kita ada Okey, yang satu yang biasa yang kita nampak adalah yang series. Ini untuknya. Okey, yang series tu ni ada macam tu lah. Itu adalah contoh kita pun series lah. So, yang tu adalah kita pun amateur. Jap. Saya selesaikan diri. Okey. Itu adalah amateur. Armature. Okey, yang tu adalah kita pun terminal. Okey. So, yang tu terminal. Yang tu adalah amateur. So, macam ya. Okey, so macam ni kita nak kira. Atas tu adalah awak boleh anggap yang atas tu adalah kita pun resistor lah. Okey, resistor. Sia dekat kita pun field, shunt field, ataupun okey, dalam pengiraan kita pun DC generator, awak boleh anggap dia sebagai resistor lah. Sebagai resistor. Okey, so ni macam tu. Katakanlah ada soalan, dia kata, macam tu dia ada beri value-nya macam tu. Macam ni lah. Bagus sikit. Macam ni. Okey. So, kita ada resistor dekat situ. Bila awak biasa macam ni buat kiraan untuk macam voltage drop kan, resistor, voltage resistance semuanya kan. So, should be no problem untuk awak jawab tu. Okey. So, katakanlah sebelumnya. So, awak kena tahu untuk untuk DC generator, kita pun formula adalah VT equals to EG BE. Okey. Ya. VT, situ adalah VT. Situ adalah EG. Energy generated. Okey. So, EG minus IA RA minus VB. Okey. Ambil ni pun ambil salin ni pun formula salin formula. Okey. Ni macam tu Yang VB, okey, VB depends dengan soalan. Okey, VB depends dengan soalan. So, kadang-kadang soalan akan bertanya untuk kita mengambil kira nilai back voltage ataupun VB. Back voltage selalunya yang terdapat, bukan back voltage, sorry. Voltage pada brush. Voltage pada brush. Okey. So, kan kita kadang-kadang kita pun motor ataupun generator kadang-kadang ni ada brush. Kadang-kadang kita beli motor ni adalah brushless. Yang saya ada brush. So, kalau saya ada brush, so kita akan abaikan yang belakang tu. Okey. So, kalau soalannya ada, so kita akan letak VB. Okey, minus VB. So, kena ingat So, selalunya soalan yang kita jumpa adalah si ada VB. Okey, si ada VB. Alright. So, untuk saya tunjuk soalan dulu Okey. So, ni macam tu. Yang tu kita anggap, yang atas tu kita anggapnya sebagai RA. Okey. IA, A maksudnya amateur. Okey. G maksudnya generated. Energy generated. Okey. T maksudnya terminal. Okey. Itu adalah terminal. Okey. G itu adalah generated. Yang tu adalah armature. Okey. So kena ingat Okey. So ni ada maksudnya masing-masing. Okey. So seterusnya. Okey, ni macam tu Okey, seterusnya kita nak dapatkan nilai VT. Okey, katakanlah EG kita bagi 10 volt. Contoh. RA kita dibagi sebanyak 0.2 ohm. Contoh. So, IA kita ada dibagi sebanyak kita letak 0.2 okey, saya ubahlah 0.5 okey, 0.5 M macam ni okey. So macam ni kita mula. So
isi je lah semua. So kita nak dapatkan nilai VT kan. So EG kita ada, IA kita ada, RA pun kita ada. Okay, yang tu adalah IA. Okay, yang adalah IA kita. So kita masukkan je lah value-nya. So value-nya EG adalah 10 tolak IA 0.5. Okay, RA kita 0.2. Okay, masukkanlah PB saya ada tak kan. So 10 tolak 0.5 darab 0.2 apa? 0.2 darab 0.5. 0.1. So means VT kita sama dengan 9.9 volt. Okay, jelas jawapannya. Boleh fahamkah? Faham, sir. Oh, faham Boleh. Faham, sir. Senang lah. Okay. Macam mana saya mau ngecikkan mendalah kanan tu? Ya. Kalau saya pangkah apa jadi? Okay. So boleh nampak kan? Okay. Good. Okay. So ia adalah contohnya lah. Okay. So bila kata soalannya tadi, so that's why yang merumitkan bukan merumit lah, yang buat kita confused ada beberapa perkara lah. So yang tu senang sebabnya direct pergi cari VT. Okay, yang direct cari VT. So katakanlah soalannya dah bagi semua benda. Okay, yang dah bagi semua benda kecuali EG. So awak reverse je lah. So contohnya macam soalan seterusnya. So katakanlah saya letak macam tu. Okay, so okay. Contohnya saya ada soalan, saya bagi nilai VT. VT sama dengan 10 volt. Okay. Yang tu saya ada RA saya ada sebanyak 2 ohm. Okay. So EG saya ada 12 volt. Okay. So cuba awak kira berapakah nilai IA. Okay. Atau paling simple lah. Berapakah nilai IA. Cuba dapatkan untuk saya. Siapa dapat jawapan terus beritahu? 1 ohm. Macam mana kah? 1 ohm, 1 M. Oh, sir. 1 M. Bawa jelas. Orang lain? Ada ke, Zek? Sama, sir. Sama je lah. Simple kan? Okay. So, IA. Macam ni nak cari IA. So, kita teruskanlah. Kita buat kira-kiranya. So, sama juga formula yang tadi. VT equals to EG minus IA RA. Okay. So, kita ada value untuk semua ya. So, yang tu EG sama dengan 12. VT sama dengan 10. IA kita kasih tahu. RA kita sebanyak 2. Okay. Teruskan. So, 12 tolak 10 sama dengan 2 IA. So, untuk 2 sama dengan 2 IA. So, IA equals to 2 bagi 2. So, nya sama dengan 1 amp. Macam ni. Boleh kot? Okay. Ia adalah untuk dapatkan nilai IA. Series senang. Okay. Series masih senang lagi. Okay. Masih senang. Okay. So, ada sikit lagi yang saya nak terangkan. So, EG-nya ada dua cara yang kita boleh dapatkan nilai EG. Satu dengan menggunakan pakai formula tu lah. Okay. Yang tu. Formula tu. Okay. Yang tu adalah salah satu formulanya lah. Untuk dapatkan nilai EG. Okay. Tu EG tu. Okay. Ada sikit lagi cara yang kita dah belajar minggu lepas. Okay. Sekejap. Ada. Sabar. Okay. Sebelum saya terus kepada Shan. Shan tu ada naiknya sikit lah. Ada pening sikit lah. Okay. Tapi jangan awak terus pening. Yang saya dah lah susah ni sebenarnya. Nak formula NZ sekarang. So, Cuba sebut formula tu. NZ EG NZ. Okay. Apa nak? Oh, cancel. Kalau saya dapatkan nota.
Oh ya, per 60 nak. Darab P over A kan. So kita pun formula macam tu lah. Untuk formula sikit. Okay, sikit lagi kita tulis je lah. Yang tu jangan lupa je VT equals to EG minus IA RA. So 2G. Jangan lupa. Okay. Ni kita tak. Okay. Kena sepak view tu. Okay. So 2 ayat jangan lupa. So yang tu yang saya maksudkan bila kata ada soalannya Madah DC generator. Okay, DC generator dan ada bermain dengan apa nama itu? Yangnya ada dua ya. Ada dua jenis pemasangan. Okay. So lap winding ataupun wave winding. Okay, jap saya tu bagi contoh soalan lah. Contoh soalan senang. Kejap ya. Macam ni mana ya tak? Okay. Ini mau stop presenting. Okay. Stop presenting. So saya present stop. Okay. So contoh. Okay, tu contoh soalannya lah. So soalannya ada Madah. A duplex lap wound ataupun winding armature is used in a 6-pole DC machine. There are 1,728 conductors in the machine. The flux per pole in the machine is 0.039 Weber. WB Weber lah. The speed of this machine is 400 RPM. Okay, and the current path of this machine is 12. What is the generated voltage in DC machine? Okay, so cuba dapatkan yang minta what is generated. Okay, EG. Okay, EG. Papakan nilai EG. So pakailah formula yang tadi ya. Okay, guna formula tadi. So awak ada nota kan? Cuba buka muka surat 55 chapter 1 untuk dapatkan nota ya. So at the same time kita try buat sama-sama. Okay. So siapa dapat jawapan terus tunjuk terus bagi jawapan kat saya lagi ya. Kejap lagi. Berapakah nilai EG? Okay. So balik kepada itu. Okay, guna formula yang atas ya. Okay, saya dapat shadow 2. So macam ni kita nak pakainya. First thing first, okay, so keluarkan semua information yang ada lah. Semua information yang ada. So kita ada ni kata saya duplex lap wound. So lap winding. So lap winding kita cari apa formula untuk lap winding. So lap winding ni pun formulanya adalah okay, lap winding formulanya adalah A equals to MP. Okay, kita keluarkan semua information yang ada. Okay, lagi apa soalannya? Yang kata duplex lap wound. Okay, so awak ambil perkataan duplex. Duplex means nilai M adalah 2. Okay, so kena ingat kalau duplex nya ada 3. Nya ada simplex. Okay, yang tu nilainya adalah 1. Kita ada duplex. Nilainya adalah 2 dan kita ada triplex. Nilainya adalah 3. Okay, since soalannya bercerita tentang duplex. So kita ambil 2. So that's why 2 kat sial lah. Okay, 2 kat sial. So P. Okay, jelas Yang tu jelas. Simplex, duplex and triplex. Okay, 2 MP. So conductors kita dah ada. Okay, lagi soalannya yang ada Madah 6-pole DC. So 6-pole. P equals to 6. Lagi soalannya conductors. Conductors C equals to 1,728. Okay. The flux per pole. Okay. Ya, data ya lah. So 0.039 Weber. Okay. And then lastly ni ada Madah speed. Okay. The speed of the machine. Okay. Speednya
adalah 400. So, N adalah 400. Okay. And the current path is the machine is 12. Okay, current path. Okay. Okay. 2, 3, 4, 5. Okay. So, current path yang sebenarnya dah bagi jawapan sebenarnya untuk A. Okay. So, first thing first, kalau soalannya saya dah bagi and the current path of this machine, kan soalan tu dah bagi. And the current path of this machine is 12. Okay, nya dah siap-siap dah. Sebenarnya, soalannya saya perlu bagi sebenarnya. So, dalam soalan, sebenarnya awak boleh dapatkan sendiri. Okay, current path. A adalah current path. A. Okay, A adalah current path. So, macam ni nak kira current path ya. Okay, macam ni nak kiranya, nya adalah sama dengan P. Kita ada nilai P tadi kan. So, kita dapatkan nilainya. Sorry, tak apa hal dia. Okay, A. So, nya sama dengan equals to 2 times P. P equals to 6. So, P. So, nya adalah 12. Macam ni. Okay, so kita ada value untuk apa nama A. A kita equals to 12 lah. Okay, sekali lagi. So, A equals to 2 times 6 equals to 12. So, kita ada nilai A sama dengan 12. Alright. So, kita ada nilai C, kita ada nilai theta, kita ada nilai N. So, everything goes to kita pun formula yang atas tadi ya. Okay, semua ada. N, Z, theta, pol kita dah ada. A pun kita dah ada. So, masukkan semua dalam ni aja lah. Okay, so masukkan everything dalam. Ini akan jadi. Okay, so kita tulis balik. EG equals to 400. 17. Ya. Oh, sorry. Z kita perlu cari sebenarnya. Ya. Z kita perlu cari. So siap. Z-nya dah bagi siap-siap. So Z. Sorry. Itu adalah Z. Itu adalah Z. 1728. Theta adalah 0.039 bahagi dengan 60. Okay. So everything ya kelak. Saya sikit lah, senang. Okay. Sekali lagi lah, saya nulis susah sikit. EG equals to 400 darab dengan 1728 darab dengan 0.039 over 60 yang darab dengan P kita ada A. A kita tadi adalah 12. P sama dengan 6, A sama dengan 12. Okay. So, dapatkanlah jawapan untuk EG. Okay. So, siapa dapat jawapan? Bakilah untuk saya lah. 224.64, sir. 20? 224.64. Unit? Unitnya apa? Unit untuk EG. E stand for apa? E ya. Kasih apa? Generated voltage. V. Generated voltage. Voltage ada V lah. Okay, V. Generated voltage. Okay. So, siapa dapat jawapan yang lain? Ya, Jat. Tidak? Ma? Tidak. Okay. So, jawapannya macam ni lah. So, should be awak tidak ada masalah untuk dapatkan EG ya. Yang tu adalah nak dapatkan EG tanpa merujuk kepada nyepun circuit. Okay, circuit. Alright. Dia salah satu contoh soalannya lah. Okay, lagi soalan yang berkaitan tentang kalau berkaitan dengan circuit. Okay, so sekali lagi saya bagi contoh.
Contoh. Okey. Cuba awak buka nota muka surat 61. Nota dalam muka surat 61. Betul lah. Okey, cuba muka surat 61. Okey, dah buka ke belum? Dah. Ada yang dah buka ah. So soalannya, a shunt generator 150 kilowatt, okay, dan ada 250 volt has a field circuit resistance of 50 ohms and an armature resistance of 0.05 ohms. Calculate full load current, field current, armature current dengan generated EMF ataupun EG. Okay. Yang untuk careful lah. So kita dah start bermain dengan shunt. Okay, kita dah start bermain dengan shunt. Okay. So sebelum kita teruskan, so saya nak explain dulu. Okay, so kita ada tadi series senang. Okay, sekarang tu kita cerita tentang shunt ataupun parallel pun sikit. Okay. Lebih kurang macam tu. So kita ada resistor kat situ. Macam ni. Okay. So macam tadi juga. So kita ada VT. So situ kita pun EG. Situ kita pun RF. Okay. Kenanya RF ni adalah field resistor. Macam ni. Ini adalah field resistor. So kita panggilnya sebagai RF lah. Okay. Seterusnya. Kena ingat macam tu. Tu adalah perjalanan current yang dihasilkan oleh armature. So ingat So kita pun power, kita pun voltage, kita pun current, semuanya berpunca daripada armature. So dekat sini armature, kat situ. Itu adalah kita pun armature. Okay, kena ingat Alright. So since kita pun power, okay, kira puncanya adalah armature. So current kita akan macam tu. Current kita akan naik atas tu. Okay, ni akan naik sampai ke point tu sampai point tu. So yang naik dia kita panggilnya, kita letaknya sebagai IA. Okay, kita letaknya sebagai IA. Okay. So selepas dekat point dia, ni akan terpecah kepada dua. Okay, kan sampai simpang ya. Okay, ni akan pecah kepada dua. Sikit current pergi sebelahnya, sikit lagi current akan pergi sebelahnya. Okay, satu pergi ke kiri, satu pergi ke sebelah kanan. Okay, so yang sebelah kiri kita akan letakkannya sebagai IF. Okey, yang ke kanan kita akan panggilnya sebagai I sahaja. Okey, I sahaja. Okey, kena ingat daripada EG yang akan pergi ke satu simpang, daripada simpangnya yang pecah dua. Okey, satu pergi ke kiri, satu pergi ke kanan. Okey, ni macam ni lah. Alright. So, disebabkan itu, so formulanya akan menjadi macam tu. IA equals to IF plus I. Ya formulanya. IA equals to IF plus I. So, kena ingat. Ya adalah formula. Okay, ya adalah formulanya. Okay. Untuk shunt, ya formulanya. Untuk DC generated, formula untuk I. Okay, kena ingat. Okay, ya satu rulesnya. Ada dua lagi rulesnya. Tak silap saya. Okay. Sorry. Okay. Rule seterusnya. Kena ingat rule seterusnya nak dapatkan nilai VF. Okay, nak dapatkan nilai VF. VF ya apa? VF ya adalah voltage drop pada resistor. Okay, saya letak voltmeter dekat situ. So, yang tu kita panggilnya sebagai VF. Voltage pada field. Voltage pada field. So, ni adalah VF. So, macam ni nak dapatkan VF. Okay, VF, formula VF sebenarnya macam tu. VF equals to IF times RF. Ohm's law. V equals to IR. Okay. So VF equals to IF darab RF. Macam ni lah. Okay. So, ni senang aja sebenarnya. Since kita bercerita tentang DC generator tu, ni sebenarnya macam tu. Okay, ni sebenarnya macam tu. Oh, sorry.
since-nya adalah orang kata parallel. Okay, sebabnya adalah parallel, so awak boleh anggapnya macam tu. VT equals to IF darab RF. Sebab apanya macam ni? Sebabnya adalah parallel. Okay, parallel. Voltage drop pada sebelah kanan. Saya cuba. Voltage drop pada sebelah kanan. Yang tu voltage drop pada sebelah tu. Yang sama juga dengan jumlah voltage drop pada start. Yang sama dengan jumlah voltage drop yang dekat start. Hanya 3. Okay, voltage drop sama. Bila kata tadi dekat sebelah kanan sekali ni 10 volt. Dekat stop pun jumlahnya mesti 10 volt. Dekat situ jumlahnya pun mesti 10 volt. Sebab apa? Sebabnya adalah parallel. Okay, sebabnya adalah parallel. Okay. Kena ingat ia adalah di antara rules-nya. So that's why kadang-kadang orang memang akan guna pakai formula yang dekat atas ya. Okay, yang kat atas tu. Okay. So tapi bila kata nilai current cik dibagi ataupun nilai voltage cik dibagi, so kita akan refer kepada VT. Okay, kita akan refer kepada VT. So dekat shunt memang banyak soalan yang dapat dibagi memang banyak. Okay, so contohnya soalan macam ni contohnya. Ya. Okay, a shunt generator 150 kilowatt 250 volt has a field circuit resistance of 50 ohms and an armature resistance of 0.05 ohms. Calculate field load current I. Okay, I sahaja. Sikit lagi nyonya cari IF, sikit nyonya cari IA, sikit lagi nyonya cari EG. Okay, EG. So 250 ya adalah kita pun VT. Kena ingat VT. Okay. So 50 ohm field current yang dah kata field circuit resistance. So kita ada value RF. RF kita sebanyak 50. Okay. So 50 kita pun RF. Okay. 250 kita pun VT. Okay. Dan 0.05 kita pun armature resistance. RA. Okay. RA. Okay. So first thing first, apabila awak berjumpa dengan berjumpa dengan soalan tu kan, so awak mesti melukis dahulu. Okay, melukis dahulu. So macam ni kita nak melukisnya. Okay, tak soalannya lah. Okay, good. Okay, so macam ni kita nak mula. So apabila awak berjumpa dengan soalan macam tu, okay, first thing first, awak kena lukis dulu. So paling-paling pun awak lukis dulunya, jadikannya shunt dulu. Okay, macam saya akan lukis lah. Macam tu. So kalau shunt yang mesti ada resistor dekat saya, kejap mesti tenanglah sialah. Okey, yang mesti ada resistor dekat saya. Okey, sikit lagi yang mesti ada resistor dekat start. Okey, so 2 gig ya. Okey, so macam tu. Yang satu dipanggil sebagai RA. Yang ni RF, yang ni sebagai EG, yang ni VT. Kena tulis terus. Okey, seterusnya yang kita tahu adalah yang sini adalah IA, yang ni adalah IF, yang ni adalah kita punya I. Okey. Okey, so ada 3. So kena ingat yang ni adalah kita punya lukisan yang pertama supaya awak tak ketinggalan. So semua data yang dibagi tadi semua dapat dimasukkan. Okay. So masukkan semua sekali ke dalam. So kan kita ada information ni tadi kan. So kita ada yang ni boleh abaikan lah. Okay. Yang tu boleh abaikan. So awak ambil 250 volt 50 ohms dengan 0.05 ohm. Okay. So dia macam ni. So kita letak. So VT sama dengan, okay, saya letak semula, letak color. Ya, okay. So dekat sini 250 volt. Okay. So RA tadi apa? RA mana? Yang ni RA 0.05. So kita letak 0.05. So RF nya dia bagi 50 ohm. So 50. Okay. So soalannya nyo cari I, IF, IA dan EG.
So bermain dengan current aja semuanya. Okey, semua bermain dengan current. So paling senang, okey, awak keluarkan formula yang ada dulu. So kita tahu ada 2 gate formula. So kita tahu ada 2 gate formula. So 2 gate formula yang adalah saya tulis lagi. Ada 2 gate formula. So tulis formula dulu VT equals to EG minus IA RA. Ya sikit. Okey, ya sikit. Sikit lagi kita tahu IA equals to IF plus I. Okey, so ada 2 formula yang kita tahu. Yang ketiga tadi yang sikit tadilah, yang EG equals to NZ theta over 60 times P over A. Yang lain lah. Okey, so since kita bermain dengan circuit, so yang tu adalah 2 formula yang awak perlu hafal. Okey, yang perlu hafal. Okey, so first thing first. So since kita tahu apakah nilai ada 3 aja yang dibagi so far, nilai yang dibagi. So kita ada dibagi nilai RA, RF dengan VT aja. Okay, so dengan mengguna pakai 3 info yang ada, so awak boleh mengguna pakai yang tak formula yang tak. Okay, yang VT equals to EG tolak IA RA. Okay, yang sikit. Okay, sorry. Sikit lagi, sebenarnya awak dah boleh cari nilai IF sebenarnya. Okay. Ini macam tu. Sekejap. VT IA RA. IA RA. Okay, EG kita asyik tahu. Okay. Yang tu yang saya katakan bila berkaitan dengan parallel circuit. Parallel circuit. Sini saya nak nulis tak. Okay. So, kita nilai VT. VT kan kita dapati nilai VT adalah 250. Okay. Satu rules yang awak kena tahu. Okay. Sikit lagi rules yang awak perlu tahu. Sikitnya, yang nilainya contoh. VF equals to VT. Okay. VF equals to VT. Apabila dalam keadaan macam tu lah. Keadaan macam tu. Keadaannya si ada resistor yang sihat lah. Awak anggap macam tu. Nilai VT nya mesti sama dengan nilai VF. Okay. Ni voltage drop. Voltage drop means ni daripada hujung sampai ke hujung. Macam tu. Bila saya letak voltmeter daripada point situ sampai point situ, voltmeter, and then saya letak voltmeter satu kat kaki saya, satu kat kaki situ. Okay, nilai voltmeternya dekat saya. Okay. Kedua-dua nilai voltage-nya adalah sama. Kalau saya situ adalah 10 volt, situ pun adalah 10 volt. Ni macamnya. Okay, nilainya mesti sama. Sebabnya adalah parallel. Okay. So awak kena check balik. Series dan parallelnya pun sifatnya, voltage drop-nya sentiasa sama setiap branch. Okay, setiap branch. So yang tu yang bercerita tentang branch. So awak ada 3 branch kini tu sebenarnya. Branch sebelah kanan. Okay, macam tu. Saya hilangkan lukisannya dulu lah. Tulisan dulu. Okay, macam tu. Supaya awak sikit confused. Okay. Okay. Macam tu voltage drop yang sebelah kanan. Voltage drop dekat situ. Macam saya kata tadi lah. Dan dekat situ, yang mesti sama. So, situ kan tadinya VT. Situ adalah VF. Sebabnya parallel. Okay. So, ingat balik yang kita pun untuk yang bateri Bila kita ada bateri. Okay. So, kita ada resistor. Untuk yang konsepnya sama lah. Okay. Katakanlah bateri yang adalah 10 volt. So means semua yang voltage drop pada resistor tu. Ni contohlah. Sekejap saya tunjuk lagi. So, situ ada 2 resistor. Okay. Situ ada 1, 2, 3. Ada 3 resistor. Contohnya lah nak. Okay. Tapi bila awak letak voltmeter awak letak situ sikit. Awak letak situ sikit. Dan letak situ. Yang hujung ke hujung hujung ke hujung. Semuanya akan dapat bacaan 10 volt. Situ pun 10 volt.
Situ pun 10 volt. So apa? Sebabnya adalah parallel. Okay. So konsep yang sama kita guna pakai yang dekat tu. Okay. Konsep yang sama kita buat dekat yang atas tu. Okay. So jangan confuse Okay. Konsep yang sama. Okay. Nya sebenarnya kalau saya lukis balik yang tak lah. Mau saya lukis balik nya jadi macam tak lah. Amateur ya. Awak boleh anggapnya sebagai bateri. Okay. Amateur ya. Awak boleh anggapnya sebagai bateri. Bila saya lukis balik nya jadi macam tak lah. Okay. Delete dulu. So, resistor amateur. Okay. Okay, stok kita pun VT kita lah. VT sambung dengan load. Stok kita pun RF. Ini contoh Stok adalah RF. Stok adalah kita pun VT. Okay. Yang tok adalah kita pun bateri sebenarnya. Sebabkan amateur. Amateur tok akan generate energy. Okay. So kita anggapnya sebagai bateri. Macam ni lah. Okay. Okay. So that's why voltage drop yang berada dekat situ. Okay. Amateur kita boleh anggap sebagai bateri. Awak boleh tukar terus lah macam ni. Okay. So voltage drop yang berada dekat situ daripada hujung ke hujung. Okay. Yang mesti sama. Yang maksud saya tadi. Okay. Yang mesti sama. Nilainya mesti sama. So situ adalah VF. Situ adalah yang tu adalah VT. Okay. Alright. So berbalik kepada soalan tadi. So kita boleh dapat nilai IF dulu. Okay. Yang paling senang IF. So macam ni kita nak dapatkan nilai IF. Kita guna yang tak. Nilai tak. VF equals to VT. So since kita dapat nilai VT adalah 250. Okay. Nilai VT adalah 250. Kejap ya. Generator 150 power. Okay. Kalau ada soalan tanya terus Kalau ada soalan tanya terus. Okay, so kita buat contoh. Okay, kita buat kannya Ohm's law V equals to IR. So VF equals to IF RF. Tapi since kita merujuk kepada tu VF equals to VT, okay, VF equals to VT, so kita boleh tukarlah. So nya VT equals to IF darab dengan RF. Macam ni. Okay. So kita ambil tu kita ambil formula tu VT equals to IF RF Okay, ya formulanya. So kita buat dulu. Kita delete. Jangan confuse dulu. Okay, ni pun formula tadi nya jadi VT equals to IF RF. Darab darab. So VT kita tahu nilainya adalah 250. IF kita si ada. Okay, times dengan RF. RF sama dengan 50 ohms. 50 ohms. So, kita dah dapat nilai IF. Nak dapatkan nilai IF equals to 250. Okay, divide by 50. So, kita akan dapat 5M. So, nilai IF kita adalah 5M. Tentulah. Dapat tak? Okay. IF kita adalah so kita dah ada jawapan untuk adalah 5 ampere. Okay, 5 ampere. Okay. Padam dulu yang lain. Okay, formulanya ada. Okay, ni perlu padam. Okay, so kita dah dapat I. Nak cari I lagi. So macam ni kita nak dapatkan nilai I. I kita ada yang tadilah. Kita ada formula tu. Boleh dapatkan I. Sekejap, full load I.
IA. Okey. PT, EG kita set dah tak? EG. Ya. IA, EG, I. PIV. Okey. Oh, sorry. Bukan. Kita ada guna pakai juga yang seret tak? Tak ah? 150 kilowatt. Ia adalah untuk kita dapatkan nilai apa ni? Nilai I, nilai I. So, ni macam tu ah. Yang tu informationnya ni adalah 150 kilowatt dan 250 volt. Yang tu adalah information yang ada untuk kita terminal voltage terminal voltage. Okay, so kita lihat kepada sini. So kenanya penting, tujuannya adalah untuk kita dapatkan nilai I. Okay, nak dapatkan nilai I. So tadi kita dah ingatkan kembali, saya rasa ada juga yang lupa. So Ohm's law equals to V equals to IR. Okay, ya kita tahulah. Okay, untuk dapatkan volt. Untuk P equals to, siapa ingat? Untuk power, formula power. P equal to IV ke sir? IV, sir. P equals to IV. Ia adalah formulanya. Okay. So, nak dapatkan nilai I sahaja sebenarnya. So, kita ada mu ikut stok. Kita ada nilai V-nya. Kita ada nilai P-nya. So, dapatkan nilai I. Faham tak? Okay. So, ikut information tu 150 kilowatt, 250 volt. So, saya buat dekat bawah lagi sekali. Okay, yang tu tadi dah. Salin ataupun print screen. Kita buat tengok video kalau saya uploadkan dalam YouTube balik. Okay. So kita ada kita ada 150 kilowatt untuk adalah P. Kita ada V equals to 250 volt. Okay. Then kita guna P equals to IV. Okay. So P kita ada 150 kilo. Volt. I kita mencari KV 250. Okay. So berapakah nilai I? Cuba kira untuk saya. 0.6. 0 point. Yang jadi 150K bagi dengan 250. Yang K. 600 ampere ke sir? 600. Ya. 600 ampere. So dia jawapannya lah. Ada lagi jawapan lain? Betul lah 600 Saya double check tak? Okay kalau ada salah beritahu. Okay. So Betul ya, sir. Betul, sir. betul lah. Okay. So nilai I kita adalah 600. Macam ni aja jawapannya. So jawapan untuk yang kedua, yang pertama tadi adalah 600 M. 600 M. Okay. So kita dah ada kita dah ada I sama dengan 600. IF sama dengan 5 ampere. So dapatkan nilai A lagi. Macam ni nak dapatkan IA. Kita gunalah formula untuk yang seterusnya. Banyak taknya. Nya sebenarnya senang tapi Tambah, mengelirukan. Yes, tambah. So tambahlah. So guna formula ya. So ni jadi contoh lah. So IA equals to IF plus I. IF kita ada 5, I kita ada 600. So jawapannya 605 M. Ya jawapannya. Okay, ya jawapannya 605 M. Okay. So jawapan untuk situ adalah 605 ampere. Yang tu adalah IA. So bila awak dah ada nilai I, dah ada nilai IF, dah ada nilai IA. So dapat si cari nilai EG. Okay, dapat si cek nilai EG. Dapat, sir. Okay. Dapat. Alright. Cuba dapatkan nilai EG untuk saya. Dapatkan nilai EG untuk saya. Guna formula tu Saya dapat 280.25 volt sir. 0.25 volt. Ya. 280.25 volt. Okay. So yang lain cuba cari dulu. Cuba confirm kan. Dapat si value yang sama. Dapat.
Cuba saya mau tahu ada 3 orang lagi dapatkan value yang sama, dan kita move on lah. Okay, so kita guna formula VT equals to EJ minus IARA, VT 250, EG minus IA 605, RA kita 0.05. okay, good. 0.05. Okay, 605. Sir, saya dapat 2x0. 280 macam kau note lah. 280 point. 0.25. Kau nak tadi 0.25 je. So Salah sir. 125. 125. Macam ni dapat 125. 25 sir. Mana? Okay, 0.25. Betul. Ini akan jadi 280.25. Buat macam jawapannya. Okay, boleh? Boleh, sir. Boleh sir. Okay. Boleh sir. Apa yang si faham? Ada yang si faham? Macam ni Ya. sir dapat Dapat apa? 125. 125? Ni 125. Sudah sir. 25 ya. Cik dah. 0.25. Ya tadi ya, 30. Taknya 30.25. Kan 605 darab dengan 0.05. 0.05 kan nilai RA. RA tu RA. Tak RA. Dia adalah nilai RA. Okay. So masukkan je lah value-nya. So kita dapat. Okay. Okay, sini berita. Okay. So minggu tu kita belajar tu aja. Okay. So sebenarnya Shan sikit untuk awak dapatkan value-nya sangat-sangat senang. Tapi sangat-sangat mengelirukan. Untuk yang Betul. 3 tak. Mana? Okay, baru dengar. Okay. Boleh dengar? Ini saya nak paste balik tak? Buang. Paling penting awak kena ingat. VT equals to EG minus IARA. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, yang awak perlu ingat, IA equals to IF tambah I. dekat sini IF. Yang ketiga, conditionnya adalah VF equals to VT. Okay, VF equals to VT. Okay, so kena ingat conditionnya mesti macam tu. VF equals to VT tu Punya parallel ini tetap sama voltage-nya. ada 3. Satu, 2. Okay. So, conditionnya nya mesti dikira daripada hujung ke hujung. Daripada hujung ke hujung. Stop V. Okay. Situ pun V. Situ pun V. Tengok saya ambil daripada hujung ke hujung. So, nya mesti barulah conditionnya adalah sama. Barulah conditionnya adalah sama. Awak asyik boleh ambil simply je awak ambil nak kira daripada voltage drop daripada hujung tu ke hujungnya. Hanya asyik boleh. Kena ambil kira ke semua resistor yang ada pada branch tersebut.
Kalau dalam satu ranting ya ataupun branch ya, yang ada 3 register, awak kena includekan sekali. Barunya sama. Okey, macam keadaan tu. Yang tu siap sama lah. Yang tu. Okey, yang tu nya siapkan sama dengan 1 dan 2 ya. Nya siapkan sama. Ni lah lambat juga. Okey, nya siapkan sama. Okey. Nya mesti daripada hujung ke hujung. Baru nak masuk kawan tu. Kawan Nabil tak? Okay. So, saya rasa ya je untuk minggu tu. So, minggu depan kita akan, minggu depan lagi. Besok kita akan buat latihan lagi. Okay. Untuk kita mantapkan lagi apa yang kita dah belajar itulah. Okay. So, semua by today ada, I think this saya ada 44 atau 2. Ada 42 orang. So, ada 5 orang lagi yang saya dah tahu. Sihat lah. Okay. So far ada soalan? Tidak. So far good. Tak ada, sir. Tak ada, sir. Semua jelas. Okay, good. Semua jelas. Okay, good. Sorry. Kejap lagi saya akan, by besok kot, ataupun by Sabtu Ahad, saya akan edit sikit video dan saya akan masuk ke dalam YouTube channel. So kalau yang si faham hari tu nak tengok sekali lagi, so awak just tengok dekat YouTube aja lah. Okay, so mungkin ada apa-apa persoalan, itu sahaja daripada saya hari itu. So kita jumpa lagi pada besok hari. Okay, so kejap lagi saya bagi awak pun ya attended. So semua perlu isi. Okay, thank you so Yes, much. Jumpa lagi Thank you, sir. besok hari. Thank you, sir. Thank you. Yes, sir. Thank you.